P and Q So ada P and Q. AP untuk acceleration A, AQ untuk acceleration Q. Dia punya ticker time pakai 50 Hz. Standard lah tu. Which comparison is correct? Guys. Apakah perbandingan yang betul? Acceleration P greater than Q? Q greater than A? Tengok semua sama. Tick 2, 2, 3, 4, 5. Tick 5, 1, 2, 3. Dua-dua ada tick yang sama. Saya cakap C. Acceleration P is less than acceleration Q. Okay, sebab apa? Dia tengok, oh ini lagi jauh. Okay, Arif pula cakap acceleration P lagi tinggi daripada Q. Oh, kenapa pula? Okay, sekejap I have a schema. Sekejap, saya nak download schema sekali. Makin jauh jarak, makin laju betul. Tapi sekejap no. Okay. Good. Jawapannya B, guys. Jawapannya B. Kenapa pula cikgu? Okay, sebab apa? Okay, initially you can see that all the gaps is the same 5 tick, ini pun 5 tick. Tapi tengok ini dia punya initial velocity sikit. Final velocity dia bertambah. Okay, maknanya ada pecutan. Tapi nampak tak peningkatan pecutan ni? Nampak ni, peninggian dia ni Ni dia sekata dan sekata. Ini dia punya initial velocity lagi tinggi daripada ini. Nampak? Ini kecil, ni besar. Okay, fine. Tapi tengok dia punya kadar kenaikan. Kadar kenaikan sama je dengan kenaikan dekat soalan dengan P. So although dia punya initial velocity dia lagi tinggi daripada ni, dia punya final velocity pun lagi tinggi daripada final velocity ni, tapi tengok kadar kenaikannya, rate of velocity dia, rate of change of velocity dia sama, guys. So jawapannya bola. Faham tak kenapa? Sebab acceleration sama dengan V over U pula. V tolak U bagi T. So final velocity dia besar. Tolak dengan initial velocity dia pun besar. So akan dapat nilai yang tetap. Ini final velocity dia kecil. Initial velocity lagi kecil. So kalau kita bandingkan kadar mereka, it's gonna be the same. Maknanya they have the same acceleration. Walaupun ini Q ni, dia start tinggi daripada P. Dia dah nak sampai dah dekat final velocity dekat P. Yes, tapi dia punya habis pun tinggi. And kadar kelajuan dia punya meningkat tu is the same as P. So they both have the same acceleration sebenarnya. Soalan ni bagus. Semua hebat ni. Okay, nombor 3 makin hebat. Mampus. Okay, shows a ticker tape with acceleration 5. Ni dia bagi acceleration. Dia dah buat awal. Okay, 50. Find L. Guys, kita kena kerja ke belakang. Acceleration dia L, tak tahu. Okay, tak apa. Kita buat je dia punya langkah-langkah macam nak kira biasa. So, kita punya U kita sama dengan berapa ni? 1.2 bagi dengan time. Berapa tick ni? 1 tick je. So, terus 0.02. Berapa? Tolong kira sekejap. V kita berapa? L bagi berapa tick ni? 0.02 juga. Okay, T. Ni ingat T ni yang kena penting. N minus 1. Ada berapa tick ni? 1, 2, 3, 4. So,
4 tolak 1. Lepas tu satu tip apa sangat? 0.02. Ni kena ingat ni Sangat bahaya. Saya pun risau ni. Kalau saya kira sekejap ni nampak apa? U kita 60. 60. Berapa time kita? 0.0 6. Okay, ya. So kita construct equation guys. So kita tahu A sama dengan V tolak U bagi T. Iaitu V berapa V? L per 0.02 tolak U berapa? 60 bahagi, alamak tak mudah pula. Bahagi 0.06 sama dengan sama dengan 5. Alamak, tapi guys tengok ni, dia 5 meter lah. So kita kena tukar ni. Kita kena tukar So alamak, sempit ni punya soalan. So 60 ni guys kena tukar jadi meter. So kalau 60 cm berapa meter korang? 60 cm 1/6. 0.6 tak apalah. Nanti L pun kena tukar lah korang. Leceh lah. Dia pun nak jawapan dalam cm ni korang. Kita tukar ni lah. Kita tukar, instead of tukar yang ni, kita tukar yang 5. 5. 5 meter. 5 meter berapa cm? 500. 500 sekejap saya nak ingat. Itulah 500. Okay, now kita boleh pindah lah. So, kita bawa ni pergi sini. 500 darab 0.06 berapa korang? 30. Sempit gila. 30 Ini kita bawa ke sana akan jadi L per 0.02 sama dengan 90. Tambahkan. Negatif 60 pergi sana jadi positif 60 tambah. So, tolong saya kira je L darab 0.2 darab 90 dapat berapa 1.8. Yeah, 1.8. 0.8 cm. Dapatlah jawapan kita C. Nampak tak? Soalan ni boleh tahan lah. So ingat awak kena kerja ke belakang. Kita selalu buat soalan ni nak cari acceleration, tapi dia bagi acceleration. Dia rahsiakan final velocity lah in a way. So awak kerja, awak buat biasa relax je. Awak buat macam formula biasa dan susun balik. Sebab dia nak cari L, bukan nak cari acceleration. And tengok, nampak? Kalau awak tak berhati-hati tadi, awak takkan dapat jawapan sebab awak akan ambil bulat-bulat je 5. Tapi no, 5 ni meter. Dia sekarang tengah main cm. So, awak ada pilihan nak tukar semua jadi cm ataupun nak tukar semua jadi meter. Tapi senang buat semua jadi cm sebab jawapan pun dalam cm. Kalau awak buat jawapan dalam meter, awak akan dapat ni lah. 0.000 something lah. Okay. Tahu ni soalan ni. Okay, nombor 4. Samuel, nama dia bukan Samuel. Samuel runs along a circular track of radius 10 meter. The time taken is 30 seconds. Dia lari daripada P pergi Q. Macam ni. P pergi Q. Ni sedekat tu kan. Beza speed dengan velocity. Okay. Speed dia berapa guys? Okay. Bagi tahu saya dulu,
Distance. Distance dia berapa Saya nak tahu distance ni. Pi R. Good. Pi R. Bukan 2 pi R sebab tengok dia lari separuh bulatan saja. Pi R. So pi lah. R pun dia dah bagi guys ni 10. So pi 10. So sama dengan 10 pi. Dia kau kira sendiri 10 pi. Dia punya velocity pula guys berapa? Ingat velocity, shortest distance. Berapa dia punya displacement 20. 20? Yes, 20. Sebab apa? Dia pergi ke sini, 10. Sini. Ingat, displacement ambil shortcut. Pergi mampus lah, pergi mana pun. Ini distance. Tengok, displacement. Potong. So, 10 tambah 10. Kiranya dia punya diameter lah. So, 20 per... ini pun kena per Berapa? Semua 30 saat. Ni 10 pi per 30 saat. Ini 20 pi per 30 saat. So, berapa ni? Velocity akan dapat 2 per 3, 1.5. Ya, 1.5. 1.05. Banyak typo lah. Okey, tolong kira jap speed dapat berapa? 0.67, betul tak? Betul. Ini typo 1.5. 2 per 3, 1.5 kan? Ini typo. Itulah. Saya syak guys, ini pun ada typo ni 11 per 7 ni, bukan per 4. Okey, so jawapan cawan. Okey. Kau hajar. Main kebat-kebat je semua ni. Okey. Alright. Sambung soalan nombor 5 pula. A sports car slows down from 30 to 20 after moving a distance of 20 meters. What is the additional distance needed for it before it stops? Wow. Soalan ni dahsyat . Sports car slows down from 30 after moving down a distance of... Okey. Soalan dah dahsyat weh. Tak apa, kita pedulikan yang what is the additional distance ni dulu. Kita fokus dekat ni. 30 to 20 after 20 meter. So, kita punya U berapa guys? Beritahu saya sekejap. Berapa kita punya initial velocity? Soalan dia dahsyat weh. Serius tak cikgu? 30. 30. Final kita berapa? 20. Kita punya distance 20. Okay guys. Kita kena cari dia punya ni. Deceleration guys. Cari A. Nak tahu apa dia punya kadar penurunan. Nak pakai formula apa ni korang? Uzas. Okay, good. So V squared sama dengan apa benda? Aku lupa lah. U squared tambah 2AS. Susun akan dapat A sama dengan V squared tolak U squared over 2S. Masukkan jom. V kita berapa? V 20 square tolak 30 square tolak 2S. Tolong kira jap dapat negatif berapa? Negatif 12.5. Negatif 12 points. Ya.
By the way, awak tahu kan pengetua baru dah sampai. Jeng jeng jeng. Hari ni kita orang jumpa dia. So saya kena gerak awal sikit ni sebab dia nak meet and greet lah pula kan. So I need to leave early sikit lah. Pukul 11 lebih tu. Okay, settle. Tapi guys, ini part 1. Dia nak, okay, berapakah distance bila dia berhenti? Additional distance. Maksudnya sekarang kita kena bergerak ke senario yang kedua, di mana senario kedua ni, dia punya U dia adalah 20 pula. Dia punya V berapa korang V? Cuba bagi tahu saya, berapa V dia kali ni? Before it stops. Kosong. Kosong. Acceleration, sama sebab acceleration dia constant, sebab tu kita kena cari acceleration dia tadi guys. So acceleration dia negatif 12.5. Kita nak cari distance S. So guys, formula apa kita nak pakai ni? Masih juga Wuzas. So awak susun balik degung-degang, awak akan dapat S sama dengan V squared tolak U squared bahagi 2A. V kosong square tolak 20 square tolak 2 negatif 12.5. Tolong kira jap berapa ni? 16. Soalan dia boleh tahan. 16 lajunya. 16. Dapat ni ayam. Okay, ayam. Okay, boleh ke ni? Wah, soalan ni bagus-bagus ni sebenarnya. Ada panggil saya ke? Ya. Yang final tu asal jadi kosong. Sebab ini kita bergerak ke senario kedua. Dia tanya before it stops. So yang kita kira tadi pada ayat pertama ni untuk cari acceleration. Daripada 30 dia turun ke 20 dalam sejauh 20 meter. From that information kita pakai untuk cari acceleration sebab acceleration dia constant je guys all the way. Dapat negatif 12.5. Then we need to reuse this information to move on to the second situation. Di mana kali ini daripada 20 ke stop. Sebab tanya, what is the additional distance needed before it stops? So situasi kedua ni 20 pula yang jadi U. Final kita kali ini kosong sebab stop. A kita recycle sebab this whole motion have the same acceleration or deceleration lah in this case. So you recycle back the information, recycle back the equation, in fact cuma tukar je S sama dengan tadi A sama dengan, ni cari S sama dengan, dapatlah 16. Okay soalan dia ni kejam kat ni. Tapi kalau awak boleh buat ni jangan risaulah, insya-Allah you will do excellently in the test. Okay, jom kita beranjak ke soalan nombor 6 pula. Okay, graph. Shows a velocity time graph for a cyclist. Pernyataan manakah yang betul? Tolong. Okay, 2 minit. Sila bagi saya jawapan. Ingat velocity time bagi kita 2 informasi. Pertama daripada gradient dia. Dia bagi tahu kita apa guys from the gradient? Acceleration. Okay, good. Acceleration. Area under graph bagi tahu kita apa guys? Displacement. Okay, nice. Silakan. Tolong cari mana pernyataan yang betul.
on is so. C. C. Okay. A. Cyclist is stationary from 4 to 8. No, stationary tak bergerak. Ini bergerak cuma constant velocity. A salah. B. Cyclist return to starting point at 12 second. Bukan. Ini bukan return to starting point. Cuma, tengok guys, dalam situasi ni, dia ke hadapan sahaja. Cuma, daripada 8 ke 12 ni, dia getting slower and eventually stop. Tapi dia bukan reverse. Dia go ke hadapan. C. Magnitude of acceleration equal to the magnitude of deceleration. Betul. Siapa tengok? Tengok cerun. Tak payah buat kira-kira guys. Tengok cerun. Tengok cerun, kenaikan. Steep dia. Acceleration dan juga steep dia dekat deceleration. Sama je. Dia punya darjah kecerunan tu. Total distance travel in 12 second is 96 meter. Okay, ini boleh buatlah area under graph. Okay, tak apa. Just humor me. Jom kita buat area under graph. So, saya ini boleh tak pakai trapezium? Boleh kan? Can we? Kan? So, 1/2 darab dengan apa ni? 8 tambah 12. Berapa dia punya height ni? Sekejap. Bukan. 4 tambah 12. Ini 4, ini 12. So, ya. Yeah. Height dia 8. Berapa ni? Ni 4. 4 darab 16 berapa? 34. 64 meter. Salah lah tak dapat. Jawapan kita cawan. Okay, alright. Good. Okay, Rajah 6 menunjukkan satu graf. What is the quantity velocity which cannot be obtained from this graph? Cannot be obtained. Apa? Velocity, acceleration, distance, kinetic energy. Mana yang tak boleh dapat? Alamak, senang je jawapan ni. Apa dia ni? Apa yang kita tak belajar pun lagi? D. Kinetic energy lah. Awak dah belajar half mv squared tapi awak mungkin lupa. Okay, saya tinggal less than a minute. Kalau terputus macam biasalah, I will send you the second link. Apa soalan total ni? 32. Okay, insyaAllah sempat dulu. Okay, shows velocity time for 12 seconds. When is the object at a distance of a quarter of the total distance travel in the 12 seconds? When is the, pada saat keberapakah distance dia adalah 1/4 daripada total distance. So, kita kena cari distance dulu guys. So, pakai area and graph. Tak apa, saya stop sekarang, takut terputus pula. So, I will send you the second link sekarang. Okay, alright. Bye-bye. See you in 10 seconds.